Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca berita politik semasa. Semoga hari-hari anda dalam keadaan baik dan sentiasa diberkati. Pengerusi PH, Anwar Ibrahim dan pengerusi PN Muhyiddin Yassin saling bersaing untuk menawan Putrajaya dengan kedua-duanya mendakwa mempunyai majoriti. Yang di-Pertuan Agong telah memberikan tempoh kepada kedua-duanya sehingga pukul 2 petang ini untuk membuktikan dakwaan mereka. Malaysia kini membawakan berita terkini secara langsung selepas pilihan raya umum. Agong cadang kerajaan PHPN, tapi Muhyiddin tak setuju. Pukul 6.50 petang Muhyiddin Yassin mendedahkan yang di-Pertuan Agong mencadangkan kerajaan campuran antara PH dan PN. Bagaimanapun, katanya, PN telah membuat keputusan daripada awal untuk tidak bekerjasama dengan PH. Apa tujuan sekalipun tak setuju, kata Muhyiddin. Pengerusi PN itu juga berkata dia menandatangani surat tidak bersetuju dengan pembentukan kerajaan perpaduan. Inilah pendirian kami, katanya kepada pemberita di rumahnya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur sebentar tadi. PN mesyuarat lagi malam ini. Pukul 6.40 petang, Timbalan Presiden MICM Saravanan mengesahkan Dewan Tertinggi BN akan mengadakan mesyuarat kali kedua yang dijadualkan berlangsung malam ini di Menara Dato' On. Tanpa mendedahkan butiran lanjut, Saravanan berkata mesyuarat itu akan berlangsung di Ibu Pejabat UMNO pada pukul 8.30 malam. Saya tidak tahu, setakat ini, saya hanya menerima notis mengenai mesyuarat itu, katanya kepada media yang menunggu ketika keluar dari bangunan itu. Sementara itu, Presiden MCAW Kassiong juga berkata akan ada mesyuarat yang dijadualkan malam ini. Bagaimanapun, Wee enggan mendedahkan butiran lanjut mengenai mesyuarat itu, dengan berkata, tunggu dan lihat sahaja. Awak dah tahu, kenapa awak tanya saya? Beri saya sedikit masa untuk makan malam, katanya sambil bergurau. 30 MPBN menghadap Agong esok. Pukul 6.35 petang 30 ahli Parlimen BN akan menghadap Yang di-Pertuan Agong secara individu di Istana Negara pada jam 10.30 pagi esok. Ini untuk Yang di-Pertuan Agong menentukan siapa yang paling berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti ahli Parlimen mengikut perkara 43(2) Perlembagaan Persekutuan. Datuk Pengelola Vijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin ketika memaklumkan perkara ini berkata baginda juga mengulangi titah supaya rakyat terus bertenang. Anwar, Istana bagi masa lagi. Pukul 5.50 petang, Istana Negara, perlumbaan merebut jawatan Perdana Menteri baru masih diteruskan, menurut pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita di luar Istana Negara, Anwar tetap yakin dia akan memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan dalam masa yang mencukupi. Buat masa ini, tidak timbul persoalan tentang membentuk kerajaan minoriti, katanya. Spekulasi liar bertiup kencang. Pukul 5.35 petang, spekulasi bertiup kencang bahawa Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri sementara tetapi Malaysia kini sedang menunggu pengesahan dari Istana Negara. Malaysia kini boleh mengesahkan bahawa Anwar masih berada di Istana Negara selepas pengerusi PH itu dan pengerusi PN Muhyiddin Yassin diperkenankan menghadap Yang di-Pertuan Agong sekitar jam 4 petang tadi. Muhyiddin telah beredar keluar tanpa menemui media yang berkumpul di pintu masuk Istana Negara. Bagaimanapun, belum ada lagi sebarang pengesahan rasmi mengenai pembentukan kerajaan seterusnya. Kereta Muhyiddin dilihat beredar dari Istana Negara. Pukul 5.05 petang, Istana Negara. Suasana begitu sibuk di luar Istana Negara ketika pengamal media menunggu pengumuman rasmi selepas Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menerima menghadap pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Persediaan dibuat untuk menyediakan peralatan kamera dan audio, termasuk memasang mikrofon di kawasan khusus. Cuaca kembali cerah selepas hujan gerimis sebentar tadi. Kereta Muhyiddin juga dilihat meninggalkan istana dan media mengharapkan Anwar berucap. Penyokong PH berkumpul di istana. Pukul 4.25 petang, Istana Negara, lebih ramai penyokong Pakatan Harapan hadir di pintu 2 Istana Negara bagi menjangkakan pelantikan Perdana Menteri baru. Pada masa ini, dianggarkan 100 penyokong PH sedang berpusu-pusu berhimpun. Ketua Polis Brigadier Amir Izam Abdul Syukur memberitahu akhbar bahawa pihaknya akan menambah bilangan anggota keselamatan yang hadir. Beberapa anggota polis dengan kelengkapan anti-rusuhan dilihat mengambil kedudukan. Berapa sokongan terhadap PH dan PN setakat ini? Pukul 4.20 petang, berikut ialah imbasan ringkas tentang angka sokongan yang dimiliki oleh semua gabungan. Pakatan Harapan PH mempunyai 82 ahli parlimen. Warisan, yang mempunyai 3 ahli parlimen, berkata akan menyokong gabungan PH-BN.
Bagaimanapun, 30 ahli parlimen BN telah memutuskan untuk kekal berkecuali dan kelihatan bersedia untuk menyokong kerajaan minoriti melalui Perjanjian Keyakinan dan Bekalan CSA. Ahli Parlimen Tunggal PBM, Larry Seng, juga kelihatan cenderung kepada PH dan hadir pada pertemuan PH-BN di Hotel Seri Pacific semalam. Secara teorinya, PH, warisan, dan PBM, jika digabungkan, membentuk 86 ahli parlimen. Sementara itu, Perikatan Nasional PN mempunyai 73 ahli parlimen, manakala rakan sejawatannya di Sabah GRS mempunyai 6 ahli parlimen. 3 ahli parlimen Sabah, 2 daripada KDM dan seorang bebas, telah menyelaraskan diri mereka dengan PN. Sebelum ini, GPS Sarawak, yang mempunyai 23 kerusi selepas memenangi Baram semalam, pada mulanya menyokong PN. Bagaimanapun, mereka kini telah berkata bahawa akan menyerahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, membayangkan bahawa sokongannya untuk PN tidak lagi dijamin. PN, dengan GRS dan 3 ahli parlimen Sabah, dengan itu mempunyai 82 ahli parlimen. Pemimpin PKR berkampung di Pejabat Anwar. Pukul 4.19 petang, Jalan Gasing, PJ, lebih ramai pemimpin PKR tiba di Pejabat Presiden Parti di sini. Antara yang baru tiba termasuklah Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari yang menang kerusi Parlimen Gombak dan Ahli Parlimen Ampang Roziah Ismail. Roziah berkata dia tiba awal untuk hadir mesyuarat Pramajlis manakala Amiruddin enggan mengulas.